Akhirat besok ni nak tanggung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang menyokong orang ini, tuan-tuan jawablah besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berlepas diri daripada orang yang demikian, daripada akidah dan etikad yang demikian. Haram, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, nak jaga apa? Nak jaga diri sendiri ke? Nak jaga agama ke? Jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga Allah Ta'ala juga disebut oleh Nabi kita, ihfazullaha yahfazka. Hadis ni masyhur. Kenapa tak tahu? Jagalah Allah, kata Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Nasihat Tuhan jaga kamu. Tapi ada orang gadai Allah, bagaimana Tuhan nak jaga dia? Nabi suruh peliharalah Allah, jagalah Allah. Nasihat Allah jaga kamu. Jaga macam mana? Pertahankan akidah, pertahankan kalimah Allah, pertahankan kesucian agama kita daripada dicemari, tuan-tuan dan puan-puan. Barulah Allah Ta'ala jaga kita. Bila kita jaga Allah Ta'ala, bukan jaga Tuhan tu jaga pakaian, jaga makanan dia. Tuhan tak perlu kepada semua itu, tapi jaga daripada disyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Yang itu baru jaga dia. Bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun sama. Wajib menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjaga diri kita daripada mengotorkan akidah kita, daripada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi membenarkan Allah, dinamakan kepada Tuhan yang selain Allah, adalah satu kezaliman yang besar. Termasuk dalam ini, tuan-tuan. Sebab itu kita kadang-kadang tak faham kezaliman ini satu benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik, betul saya sebut mula-mula tadi kan, haram tu, aku haramkan. Kita ni dalam konsep kita nak menghalang kezaliman atau nak menentang kezaliman, maka kita kena tengok, tuan-tuan, yang kezaliman yang kita nak halangkan itu, bila ada kezaliman ada mudarat, tidak? Bila ada kezaliman ada mudarat. Kaedah usul fiqh menyebut ad-dararu yuzalu. Mudarat hendaklah dihilangkan. Mudarat hendaklah dihilangkan. Tetapi kaedah juga menyebut menghilangkan mudarat janganlah dengan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Nak buang satu mudarat, jangan menyebabkan timbul mudarat yang lebih besar. Itu tak boleh, kan? Tapi ada orang tak faham ni, kan? Saya panggil apa, doktor? Ini dipanggil aulawiyat songsang namanya. Dia songsang keutamaan, yang mana pun dia tak tahu yang mana lebih utama. Kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang itu tak sama dengan kezaliman yang dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan akidah yang syirik tadi. Nah, tapi kita borong semua sama, tak boleh. Nabi kata apa kepada orang yang zalim di kalangan sahabat sendiri, di kalangan orang Islam? Nabi kata, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tahulah nak tolong sahabat kami yang kena zalim, tapi yang zalim tu macam mana nak tolong dia, Pak? Rasulullah kata, antamna'hu 'anil zulmi. Tolonglah saudara kamu yang berlaku zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat tanya, bagaimana kami nak tolong orang yang menzalimi? Yang dizalimi kami tahulah nak bantu dia, nak tolong dia. Bagaimana nak tolong orang yang dizalimi? Lalu Rasulullah kata bahawa engkau mencegah dia, melarang dia daripada melakukan kezaliman. Tapi tuan-tuan dengar balik ayat hak mula tadi. Ayat yang pertama tadi, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Nabi kata apa? Tolonglah saudara engkau
Bila saudara kita yang Islam buat salah, buat zalim, dia tetap saudara kita. Nabi tak kata aduwaka. Nabi tak kata aduwaka. Nabi tak bezakan di antara zalim dengan mazlum. Tetap akhaka. Dua-dua orang itu adalah saudara kamu kalau dia itu Islam. Jangan anggap dia musuh kita, anggap dia saudara kita. Nak tolong saudara, bukan nak tolong musuh kalau dia Islam. Jadi walaupun dia bersifat zalim, kita nak tolong dia daripada sifat zalim tu, nak halang. Tapi orang sekarang guna istilah lain, menentang kezaliman. Nabi guna istilah menolong orang zalim. Bagaimana orang hari ini telah memutarbelitkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya timbul sifat kebencian terhadap orang yang berlaku zalim. Tapi Nabi menimbulkan sifat kasih sayang kepada orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Inilah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab tu kalau Nabi hidup, lau kana bainana, kalau Nabi ada di antara kita, dia akan memperbetulkan orang-orang yang seumpama ini. Pasti. Ingat baik-baik tuan-tuan yang saya sebut tadi. Mungkin kadang-kadang mungkin tak berulang dah nanti. Kalau saya datang sebut benda ni, kalau mungkin orang lain tak sebut, benda ni dah sampai dah pada tuan-tuan, dah akan jadi saksi di hari akhirat terhadap telinga tuan-tuan nanti. Dah dengar bukan? Sekali dengar pun kamu telah akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Tentang sifat kita, pandangan kita terhadap saudara kita yang lain. Lepas tu baru kita tengok yang kedua, zalim terhadap orang lain. Zalim ni juga dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang paling besar tadi, ingat, yang sebenarnya yang paling besar tadi, zalim syirik, zalim kufur, zalim murtad, zalim benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang boleh merosakkan akidah, mempercayai agama ni sama, menghalalkan yang Tuhan haramkan secara terang-terang. Ini perbuatan ini zalim yang paling besar, tuan-tuan. Yang kedua, zalim li ghairi, mengambil hak orang. Ini zalim peringkat kedua, rendah daripada yang tadi. Ambil hak orang tanpa sebenar, curi buah moktan orang, curi sekerap orang, malah padi orang. Contohnya, ambil tanah orang, kan? Tak tahulah lain-lain yang seumpamanya. Ini zalim peringkat yang kedua. Kita ambil hak orang, rampas hak orang, contohnya. Dan seterusnya, kita berhukum dengan hukum hawa nafsu kita, tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat kedua, bukan peringkat pertama tadi. Sebab yang ini Allah Ta'ala letakkan, sekiranya kita berhukum dengan hukum selain daripada Tuhan, kita mengatakan hukum Tuhan itu tak boleh pakai, yang itu nombor pertama tadi. Tapi kalau kita berhukum selain hukum Allah Ta'ala, tapi kita tak mengatakan hukum Tuhan tak boleh pakai, cuma kita tak melaksanakan dia, yang ini nombor dua tadi. Itu kena ingat. Yang ketiga, zalim li ghairihi, ialah mencela, menghina, menjatuhkan aib saudara kita yang sesama Islam. Sekarang member jemaat pun jadi tempat untuk menghina orang. Dah berlaku di Pulau Pinang. Member jemaat dijadikan pentas untuk menjatuhkan orang tu, menjatuhkan orang ni, sebut nama orang tu, hina orang tu. Sedangkan dia saudara kita seagama, satu nabi, satu kiblat, satu Tuhan. Bagaimana boleh berlaku begini? Ini kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain. Ini juga berdosa yang wajib kita hentikan perbuatan yang seumpama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tak kira lah kalau kita terambil hak orang, hak dulu-dulu tu settle lah sebelum mati, kan?
nak buat lepat lengat orang panggil kan, pergi balas pucuk pisang hak jiran belah tak abang kat dia pun. Tapi tak boleh juga. Oh makcik kak, kat saya apa, pucuk pisang tu orang tu tanam, bukan tumbuh sendiri kan, tanah orang kena abang. Nak buat gulai umbut pisang pun nak ambil tanah orang kena bagi tahu. Sebab apa? Yang itu hak dia. Itu zalim juga, yang akan ditulis oleh para malaikat, dicatat, dibicarakan nanti di hari akhirat. Kena minta halal balik. Tidak pun hantar lengat pisang ada hari-hari. Dulu aku ambil daun pisang, sekarang ni hantar lengat pisang, hantar balik nasi lemak dia tu, satgi nasi lemak dapat hantar balik kan. Kan? Yang tu tak boleh. Oh, mana? Pergi ambil daun kerapole. Kerapole pergi sambak, dia bukan tahu, dia bukan tahu korang dolai. Dia bukan tahu. Oh mana boleh dia tak tahu? Kan Allah Ta'ala tahu, kan malaikat tahu, catat. Dan kerapole ambil dolai, bayar kat dia RM5. Untung dia kata dia kerapole aku RM5 dapat. Sebab kita ambil dah tak abang, tak beritahu. Zalim juga, ambil hak orang, tak kira lah kecil ke besar. Jangan anggap benda yang ringan itu ringan di sisi Allah. Bukan semua benda yang kita pandang ringan Allah pandang ringan. Tapi ada benda yang kita pandang berat, tapi kadang-kadang Tuhan pandang ringan. Ada benda yang kita pandang ringan, Allah Ta'ala pandang berat. Yang berkaitan dengan hak orang lain, tentang yang ni Allah Ta'ala sangat pandang berat. Betul, kalau ada kes-kes lama-lama settle tak siap. Doktor macam mana doktor? Dah mati dah, kebantu. Dah mati dah, buatlah kenduri arwah, hadiah pahala kat dia. Buatlah kenduri apa-apa, ataupun sedekah duit kepada siapa-siapa, kepada Darul Wahdah ke, ni hadiah pahala kepada orang mati tersebut. Kita nak pergi minta halal dah, dia tak ada. Atau ada keluarga dia, beritahu keluarga dia, sebelum kita mati, biarlah benda-benda ini kita selesaikan dulu. Tu kena ingat. Saya pun ingat lah, zaman budak-budak sekolah dulu kan, darjah berapa lah, budak-budak ikan taupa. Sebelah rumah saya ada kebun nanas Cina punya kan. Kita duk ingat mereka punya lantak ya, merangkak macam dengan komando kan. Darjah berapa baru kan, kepak buah nanas pun orang atas tak nampak. Merangkak macam komando. Lepas tu merangkak balik main rumah kerana nanas je. Dia fikir-fikir ijtihad juga kecil-kecil dulu ni. Tapi waktu tu tak kerti apa lagi. Lah ni macam mana nak buat pun tak tahu kan. Itulah cerita kita. Tapi ada, sampai sekarang pun ada benda yang kadang-kadang kita tak ambil kira. Jangan. Kalau kerja pejabat, ada mesin photostat di pejabat, kita nak guna, kena minta izin untuk diri sendiri. Guna pejabat punya tak apalah, kerja pejabat, photostat pejabat tak apa. Nak photostat untuk peribadi, wajib kena minta izin. Sebab yang itu hak pejabat, bukan hak kita. Kalau tidak pun bayarlah yang seumpama dia ya. Dua keping, 3-4 keping kali photostat, beli RM1,000 itu. Contoh supaya besok bila dibicarakan kita tidak dikenakan azab kerana kesilapan kita mengambil hak orang tanpa sebenar. Sebab tu dulu ada satu kisah dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad, salah seorang ulama Universiti Azhar. Ditulis dalam kitab dia kisah seorang lelaki penjawat awam yang ambil hak orang dengan kezaliman. Cerita dia pergi tepi pantai. Ada seorang nelayan tu balik dapat ikan cukup besar. Dia berkenan ikan tu. Kawan tu tak mau, dia kata tak boleh, saya tak boleh bagi ini, saya nak gunakan, nak jual untuk makan anak isteri saya ni. Dapat 2 ekor je. Kawan tu ni orang berjenis orang pegawai ni kan. Dia nak seolah-olah ikan tu hang kena bagi kat aku, hang pergi tangkap lain. Seolah-olah macam tu. Yang ni hang bagi kat aku, hang pergi cari lain. Kawan ni tak bagi sebab dia nak guna untuk makan anak-anak dia. Akhirnya pegawai ni rampas ikan tu. Dia rampas begitu saja. Menangis kawan tu kan. Maka bila pegawai tu balik sampai di rumah dia,
Mula dia rasa sakit ibu jari. Ibu jari dia. Bila sakit dia pergi jumpa doktor. Doktor cek tengok, seolah dia kena macam kena penyakit, kita kata macam kecil manis kan, penyakit yang kena potong jari tu. Doktor kata kena potong. Bisa ni kalau tak potong dia boleh melarat sampai ke tapak tangan, kamu boleh mudarat. Potong. Bila dah potong dia balik rumah, ya, rupanya melarat juga. Ini kerja Allah Ta'ala, bukan kerja doktor tu. Walaupun doktor tu kata kalau potong tak melarat, tapi melarat juga. Melarat sampai sakit tapak tangan pula. Nyut. Pergi pula jumpa doktor. Doktor tengok-tengok, dia kata kuman ni bisa ni dah melarat sampai tapak tangan, kena potong tapak tangan. Kalau tidak melarat sampai siku. Potong pula tapak tangan. Dah potong tapak tangan, sakit lagi kan, pergi jumpa doktor lagi sampai potong sekerat siku, dan akhirnya sakit lagi melarat sampai potong sampai dekat bau. Tuan-tuan, pertama yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana sebagian orang tak nampak tentang qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kena potong 1, 2, 3, dia tak sedar kesalahan perbuatan dia lagi. Ini sebahagian manusia, tuan-tuan. Tuhan dah qada dia, Tuhan dah tunjuk pada dia bagaimana Allah Taala nak sedarkan dia. Dia tak mau sedar lagi rupanya. Sampai potong 3-4 kali tak sedar, kata dia dah bersalah. Ini panggil sebahagian manusia. Tuhan qada dengan isteri mati, Tuhan qada dengan rumah tangga lintang pukang bila dia jauhi daripada para ulama yang sebenar. Dia tak nak sedar-sedar juga. Tak. Bila dia jauh pada masjid, rumah Allah Ta'ala, rezeki dia tak berkat dan sebagainya, dia tak nak sedar-sedar juga, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebahagian manusia. Ingat, bila kita jauh dengan rumah Allah Ta'ala, Tuhan membiarkan kita. Bila kita jauh dengan majlis ilmu tidak ada pada kita, maka amalan kita jadi sia-sia, tuan-tuan. Ramai orang macam ni. Bukan yang darul dah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Sampailah satu masa dia berjalan keluar, orang tengok. Orang kata, ni kenapa tangan dulu bukan ada ke? Dia kata kudung. Sakit. Kita sakit. Mula-mula ibu jari. Kawan tu mungkin orang berilmu. Dia tanya, kamu ada tak buat kesilapan pada mana-mana orang? Ambil hak orang tak betul? Dia kata ada. Saya ambil ikan nelayan ni. Kalau begitu dia kata, kamu kena minta maaf pada dia. Kalau tidak, kamu tak akan sembuh. Itu saja cara kamu. Dia tetap tak pergi kan, dia pergi doktor kan, sampai kawan ni nasihat, kalau kamu tak pergi jumpa dia, tak minta halal balik, tak minta maaf, kamu tak akan sembuh. Barulah dia pergi cari kawan tu balik. Nelayan tu jumpa dia, tengok dia dalam keadaan kudung tangan, minta maaf pada dia balik, minta halal balik. Nelayan ni minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, ampunkan dah. Kan? Orang baik macam tu. Bila orang minta ampun, kita segera ampunkan dia. Kita tak anggap dia musuh sampai kiamat. Tujuan kita menegur dia untuk kebaikan dia, bukan untuk bermusuh dengan dia. Ini sifat orang Islam. Maka dia cerita-cerita, kawan tu pun doa, hilang sakit dia. Lalu dia kata, masa aku ambil ikan kamu tu, kamu ada doa apa-apa ke? Dia kata, ya. Apa doa dia? Allahumma inna hadza taqawwa alayya fa'arini qudrataka fihi. Kita kalau orang zalim, kita baca doa ni, jangan duk sumpah seranah dia, jangan duk maki hamun dia, tak guna begitu kan. Kita ada Allah Ta'ala, mengadu pada dia.
Tapi ni orang zalim kita maki hamun dia, sumpah seranah dia, benci dia, kan, meluat dia. Apa cerita? Tuhan kita kan ada. Allahumma inna hadza taqawwa alayya. Ya Allah, si fulan ini mengerasi saya, merampas hak saya, biquwwatihi, dengan kuasa dia, dengan kekuatan yang ada pada dia. Fa'arini, tunjukkan pada aku kuasa kau kepadanya. Kalau kita ikhlas, pasti Tuhan tunjuk. Allah Ta'ala Maha Kaya. Nah, tapi kalau kita maafkan, adalah lebih baik. Tapi kalau kita nak minta keadilan, doalah dengan doa ini, InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjuk, kan? Sebab itu jangan musuhi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan. Doa mereka, bila mereka angkat tangan, langit pasti terbuka. Jangan hina orang yang menegur kita untuk mengajak kita kepada kebaikan. Jangan musuhi mereka, kerana mereka itu orang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Sebab itu, tolong perbetulkan kesilapan kita pada hari ini. Yang menzalim itu bukan yang kufur. Yang zalim itu saudara kita. Kezaliman dia bukanlah kezaliman yang besar. Kadang-kadang kita boleh maafkan, atau kita boleh minta Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk, bagi jalan. Sebab itu kadang-kadang perbetulkan istilah kita. Nabi dia tak kata menentang kezaliman, menolong orang zalim. Kita guna istilah menentang kezaliman, bertindak menentang kezaliman. Bila menentang kezaliman, kita guna istilah tu, orang mengaji faham, orang tak mengaji, doktor, orang tak mengaji, dia kata menentang, dia akan tambah lagi dengan apa cara sekalipun, dia boleh tambah. Menentang, aku akan tentang dengan apa cara sekalipun, maka akan berlakulah benda yang Tuhan tak redha. Tapi kalau orang mengaji, dia tak. Tapi sebab itulah saya kata lebih baik guna istilah Rasulullah, menolong saudara kita yang zalim. Sebab itu saya kata, kalau nak menentang kezaliman, kita dah guna istilah tu, bukanlah sampai bermusuhan sesama Islam. Itu bukan menentang kezaliman, itu telah mengheret diri kita kepada kezaliman. Nah, kalau nak menentang kezaliman, bukanlah sampai mendoakan keburukan kepada saudara kita yang Islam, mendoakan KO kepada saudara kita Islam. Itu bukan menentang kezaliman, itu kita mengheret diri kita kepada kezaliman, kan? Kalau nak menentang kezaliman, bukanlah sampai memburukkan saudara-saudara Islam kita di pentah-pentah membar masjid dan sebagainya. Yang itu kita mengheret diri kita kepada kezaliman. Nah, jadi macam-macam benda yang berlaku pada hari ini. Dan lagi satu,